ป๊บเดียวแค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจอยากบอกเหลือเกินว่าเธอน่ารักแค่ไหนจะรีบมากไปกลัวมันไม่ดีไม่งามก็เลยแก้ก่อนทำเป็นอ้อมค้อมทำเป็นว่าดูใช่เมื่อจนเธอมาขอเบอร์โทรเข้าทางแล้วอยากบอกจังเลยถึงบ้านให้รีบโทรหาเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอสายแบบว่าให้รอแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่าท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียนฝาก Baling, Kedah. Terdapat sebuah wat siam yang dikenali sebagai wat praktat palalai oleh masyarakat setempat. Perkataan palalai mempunyai maksud yang tersendiri di dalam bahasa Sanskrit. Sejarah penubuhan wat siam pada awalnya, wat siam ini dikenali dengan nama wat palalai. Penubuhan wat siam ini dianggarkan dalam 300 hingga 400 tahun dahulu. Sebelum terbinanya wat siam di daerah Bali, wat siam yang asalnya dibina di kawasan yang terdapat sistem pengaliran air sungai yang baik. Fungsi sistem pengaliran air sungai yang baik adalah untuk dijadikan tempat mandi sami atau tempat mencuci pakaian dan juga tempat mencuci pinggan bila adanya sesuatu majlis. Kami difahamkan bahawa dahulunya wat siam yang pertama dibina adalah di kawasan kaki gunung Pulai. Ini kerana terdapat beberapa kawasan penempatan orang Melayu di situ. Penduduk yang terdiri dari kalangan orang Melayu meminta untuk memindahkan wat siam ke tempat yang lain di mana terdapat perkampungan orang Siam yang berada di kawasan kaki gunung Bali. Menurut penduduk di Wat Siam, sekitar 130 tahun yang lalu telah berlakunya peperangan di mana penduduk Siam melarikan diri daripada peperangan tersebut dan kemudian berpindah ke kawasan lain yang tidak jauh daripada kawasan penempatan terdahulu. Penempatan di Wat Siam Bali ini dibina dalam lingkungan 120 hingga 130 tahun yang lalu. Mengikut anggaran, seni bina yang pertama dibangunkan iaitu binaan bot yang berusia mencecah 100 tahun. Kemudiannya, pembinaan perpustakaan turut dibangunkan dan seterusnya bangunan lain turut dibangunkan mengikut keperluan. Di Wat Siam, terdapat EJK Wat, ketua SAMI dan orang kampung yang berperanan penting dalam menguruskan setiap seni bina yang ada di situ. Sekiranya terdapat cadangan untuk memindahkan sesebuah seni bina atau lebih dikenali sebagai tempat ibadah mereka, penduduk dan ketua SAMI akan mengadakan mesyuarat terlebih dahulu bagi mendapatkan persetujuan semua penduduk yang tinggal di kawasan sekitar Wat Siam. Seni bina yang terdapat di Wat Siam ini tidak akan dapat dibina dengan sekaligus, tetapi ia mengikut keperluan penduduk serta tujuan sesebuah bangunan itu dibina. Kami difahamkan hampir semua seni bina yang dibangunkan adalah daripada hasil sumbangan para penganut kerana mengikut kepercayaan mereka, setiap apa yang didermakan akan mendapat tuahnya kembali dalam kehidupan mereka. Tempoh bagi sesebuah seni bina adalah bergantung daripada kos bantuan para penganut itu sendiri. Sekiranya bantuan yang diberikan banyak, maka proses untuk siap akan disingkatkan. A few moments later. Seni bina bot. Pembinaan tempat upacara SAMI baru atau lebih dikenali dengan nama bot yang telah dibina sejak 100 tahun yang lalu dan ia merupakan seni bina yang utama dibangunkan di Wat Siam ini. Menurut penduduk di sekitar Wat Siam, bahan binaan yang digunakan dalam membentuk dan membina sesebuah bangunan adalah dengan menggunakan kayu dan buluh yang diambil dari hutan dan kemudiannya
dipotong dengan menggunakan kapak. Bagi menghasilkan simen yang terbaik, mereka mencampurkan perahan air tebu dan kapur. Walaupun bangunan bot ini telah lama dibina, tetapi sedikit sebanyak ia mengalami perubahan dari segi bahan binaan, manakala seni serta corak ukirannya masih dikekalkan sehingga sekarang. Bangunan bot merupakan seni bina yang terpenting kerana sesebuah wat tidak akan dipanggil wat sekiranya seni bina bot tiada. Ia juga merupakan suatu tempat di mana para penganut melakukan upacara ibadah mereka dan setelah selesai, mereka akan melakukan aktiviti meditasikan diri mereka manakala Sami akan memberikan sedikit ceramah. Terdapat suatu ukiran yang unik di pintu dan tingkap bot di mana setiap ukiran mempunyai sejarah yang tersendiri yang mengisahkan wujudnya Buddha sebelum adanya Buddha yang terkini, iaitu sebelum lahirnya sebagai Gautama Buddha. Bermungkinan pada zaman terdahulu ia menjadi orang lain. Ketebalan pintu bot adalah setebal 4 inci dan diperbuat daripada kayu. Seterusnya merupakan seni bina yang kedua yang dibina selepas bot, iaitu perpustakaan atau dikenali sebagai hotrai. Hotrai ini mempunyai keunikan yang tersendiri dan merupakan idea orang terdahulu di mana terdapat kolong di bawahnya. Menurut mereka, fungsi kolong adalah untuk menakung air sekiranya hujan ataupun banjir supaya semut ataupun serangga tidak dapat masuk ke dalam perpustakaan. Seni bina ini nampak begitu unik dan menampakkan seni ukirannya di sekeliling bangunan. Tempat ini dipanggil sebagai Wihan di dalam bahasa Thailand, iaitu merupakan tempat penyimpanan abu mayat ketua Sami, iaitu Tok Tan yang membina Wat Siam ini. Seni bina ini tetap berdiri kukuh walaupun usianya hampir mencecah 30 tahun. Wihan hanya dihadkan kepada Abu Sami yang berada di wat ini sahaja. Seni bina ini juga merupakan tempat penyimpanan abu mayat Sami-Sami yang terdahulu yang dikenali dengan nama Buah. Ia telah dibina sejak 90 tahun lebih awal daripada bangunan Wihan. Tempat ini juga merupakan sebuah tempat di mana para penganut yang ingin membuat sebarang hajat yang diingini boleh dilakukan di sini. Seni bina ini dipanggil di dalam bahasa Thailand ialah candi atau stupa. Corak pembinaannya berasalkan daripada piring-piring lama yang asli yang terletak di atas puncak dan sekeliling candi atau stupa, dan ia tidak pernah ditukar sehingga kini. Ia merupakan satu seni bina yang telah kekal lama kerana seni ukir corak piring-piring lama tersebut tidak ada lagi pada zaman sekarang. Kain yang membaluti candi mestilah berwarna oranye dan akan ditukar setahun sekali, iaitu pada hari Wesak. Manakala tugasan dalam menukarkan kain tersebut akan dilakukan oleh lelaki sahaja. Hokan yang dikenali dalam bahasa Thailand yang merupakan sebuah seni bina yang digunakan oleh Tok Sami untuk memberitahu kepada Sami-Sami yang lain bahawa telah menandakan waktu sembahyang kepada mereka. Kebiasaannya, lonceng akan dibunyikan pada waktu 6 pagi dan setiap bunyian lonceng mempunyai makna yang berbeza. Gong pula digunakan bagi memberitahu kepada penduduk di Wat Siam bahawa telah berlaku suatu kematian ataupun digunakan ketika adanya sebuah perarakan. Patung 7 hari. Seni bina ini telah dibina 15 tahun dahulu. Seni bina ini tidak mempunyai nama yang khusus, tetapi para penganut memanggilnya dengan nama Patung 7 hari. Kami difahamkan terdapat 7 buah patung Buddha yang berbeza posisinya
melambangkan hari dalam seminggu, iaitu hari Ahad, Isnin, Selasa dan hari-hari seterusnya. Seperti sesiapa yang lahir pada hari Isnin akan menyembah pada patung hari Isnin sahaja. A few inches later. Harapan Madam Louis, beliau akan tetap terus menyokong kajian seperti ini dilakukan supaya orang luar dapat mengetahui serta mengenali adat, tradisi dan agama mereka, kerana kita hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum, agama dan bangsa. Secara tidak langsung, ia juga dapat membuka mata para pelancong di mana Malaysia tetap bersatu dan harmoni walaupun berbilang penganut agamanya. Beliau berharap agar pihak luar akan terus menjalankan kajian seperti ini yang berkaitan adat, tradisi dan sesebuah agama di Malaysia, kerana ia merupakan salah satu pengetahuan baru untuk masyarakat maupun pelajar.เดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายอยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวเธอไม่ได้มากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงเธอชอบอะไรบอกฉันและฉันจะให้เธอก็ไม่ได้รวยเหมือนใครก็ไม่ได้มีเหมือนใครหรอกแต่อยากจะบอกว่าคนอย่างฉันนั้นมันก็มีแต่รักจริงแล้วไม่มีวันมาทอดมาทิ้งให้ใครต้องไปนั่งเสียใจที่หน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัว